merpati mencari makan. Terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga direstui restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Hasan, Timbalan Pengarah Institut Aminuddin Baqi Cawangan Utara, Yang Besar Al-Fadhil Ustaz Khairul Badri bin Ahmad, Pengurus Program MTQEL Ambilan 1 2016, Yang Besar Encik Kamar Zaman bin Bakar, Ketua Penghulu MTQEL Ambilan 1 2016. Seterusnya, sahabat-sahabat sekalian, peserta-peserta MTQEL Ambilan 1 2016 dan yang diraikan barisan moderator dan ahli panel kita pada malam ini. Seterusnya, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis forum ilmu MTQEL Ambilan 1 2016. Justru pada kesempatan ini pihak majlis merakamkan segala penghargaan kepada Tuan Haji Abdullah bin Hasan, Timbalan Pengarah IAB Cawangan Utara, kerana sudi meluangkan masa hadir di dalam majlis ini. Bagi memberkati majlis ini, marilah kita bersama-sama memulakan majlis ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Para hadirin yang dihormati, majlis forum kita pada malam ini akan menampilkan seorang moderator dan dua orang ahli panel yang kita bawa khas pada malam ini sahaja. Tajuk yang akan dibincangkan pada malam ini sangat relevan dengan peserta-peserta MTQEL Ambilan 1 2016 yang sedang mengikuti kursus fasa 2 pada masa ini. Justru itu diingatkan kepada semua para peserta, pastikan ada panel dan buku tulis, ada mata yang segar, ada telinga yang mendengar, dan ada minda yang ceria. Manalah tahu apa yang dibicarakan pada malam ini keluar dalam peperiksaan. Dengan tidak membuang masa, saya dengan segala hormatnya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Ramli bin Abdul Halim untuk memimpin majlis forum ilmu yang membawa tajuk Kepimpinan Menurut Perspektif Islam. Majlis suka kita mempersilakan Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang berusaha Encik Abdullah bin Hasan,
Ketua Jabatan Bahasa menjalankan tugas Timbalan Pengarah IAB Cawangan Utara, Al-Fadhil Ustaz Khairul Badri bin Ahmad, Penyelaras Kursus MPQEL Ambilan 1 2016, para pengurus kursus, Panitia kursus, Encik Kamaruzaman, Ketua Penghulu MPQEL tahun ambilan pertama tahun 2016, para pensyarah, para penghulu kelas, rakan-rakan sekelas, rakan-rakan sekursus, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama dalam majlis forum ilmu MPQEL ambilan pertama tahun 2016 pada malam ini. Kita juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam majlis ini. Dan insya-Allah apa yang akan diperbincangkan kelak akan menjadi satu ingatan kepada kita sebagai seorang yang sedang mengikuti kursus, seorang yang sedang menjalankan kursus, dan insya-Allah inilah bakal-bakal dan bakal-bakal pengetua dan guru besar. Begitu juga dan yang ada yang dah jadi guru besar. Itu harapan kita. Malam ini kita akan membincangkan tajuk seperti mana yang telah diutarakan oleh pengurusi tadi, ialah pemimpin unggul dari perspektif Islam. Itulah tajuk yang kita akan perbincangkan pada malam ini. Dan insya-Allah tajuk ini begitu relevan dengan keadaan yang berlaku sekarang, di mana kalau kita dengar berita baru-baru ini, di mana SPRM telah pun memasuki satu kementerian di dalam negara kita, menyelokkan keadaan pimpinan yang tidak unggul tersebut. Jadi oleh kerana itu kita merasakan bahawa forum pada malam ini akan memperjelaskan, akan mencerahkan lagi apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin unggul ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Untuk membicarakan tajuk yang kita pilih pada malam ini, kita telah mengundang dua orang ahli panel yang begitu hebat, dan saya rasa mereka ini adalah pemimpin unggul pada pandangan kita semua, insya-Allah. Kerana yang akan membahas tajuk ini di sebelah kanan saya dan merupakan ketua panelis kita pada malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zawawi bin Muhammad Ali daripada Kolej Vocational Seberang Perai, insya-Allah. Beliau merupakan kelulusan kejuruteraan awam daripada University of Florida, Amerika Syarikat, dan sekarang ini menjawab jawatan Imam Masjid At-Taqwa Taman Berkah Indah Kepala Batas. Dan insya-Allah inilah pemimpin unggul yang akan menjadi pengetua Kolej Vocational selepas ini, insya-Allah. Dan ahli panel kita yang kedua yang akan membicarakan tajuk ini ialah seorang yang begitu hebat penampilannya, walaupun kita melihat dia agak, orang kata, berjalan macam orang cacat, tapi sebenarnya jiwanya cukup kencang. Kalaulah begini orangnya, mungkin tidak mampu untuk berada di atas petani, tapi oleh kerana semangat dan daya juangnya yang begitu tinggi, insya-Allah beliau akan bersama kita. Beliau yang dimaksudkan ialah Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Musa daripada SMK Seri Perak, SMK Seri Perak Teluk Intan.
sebagai pengetua, insya-Allah. Beliau merupakan seorang graduate daripada pengajian dakwah dan kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM Bali. Dan insya-Allah kedua-dua orang panelis ini akan membicarakan tajuk yang saya sebutkan tadi, iaitu pemimpin unggul menurut perspektif Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin unggul? Tentu kita bertanya-tanya, apakah itu pemimpin? Apakah itu keunggulan? Keunggulan yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut. Maka pada malam ini kita akan mendapat pencerahan daripada ahli panel kita yang akan membahas tajuk ini secara lebih mendalam dan lebih keilmuan, insya-Allah. Dan untuk ahli panel kita yang pertama, saya dengan ini memohon penjelasan daripada beliau. Mungkin juga para penonton hadirin hadirat sekalian ingin penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin unggul dari menurut perspektif Islam ini, Ustaz. Jadi Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah ya Allah bagiku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan rongkaikanlah ya Allah ikatan daripada lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka dapat memahami ucapanku. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, dan berbekallah kamu sekalian, maka sebaik-baik bekalan di sisi Allah ialah takwa. Alhamdulillah, yang dikasihi saudara pengacara majlis, seterusnya yang dikasihi Ustaz Ramli selaku moderator forum kita pada malam ini. Seterusnya yang berbahagia yang berusaha Tuan Haji Abdullah bin Hasan, Timbalan Pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara, Al-Fadhil Ustaz Khairul Badri bin Ahmad selaku pengurus kursus NPQEL Ambilan 1 tahun 2016, para pengurus kursus, setiap kursus. Tidak dilupakan Encik Kamruzaman bin Bakar, Ketua Penghulu bagi kursus kita, para penghulu kelas, rakan sekelas, rakan sekursus, para pensyarah yang hadir, hadirin hadirat yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama dalam majlis
yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Raudhah min Riyadil Jannah. Satu hari Nabi SAW sebut kepada para sahabat, "Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u." Kata Nabi SAW, bila kamu sekalian lalu berdekatan dengan kebun-kebun syurga, dengan taman-taman syurga, maka kata Nabi SAW, farta'u, singgahlah oleh kamu sekalian. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Para sahabat yang kehidupan mereka mempunyai matlamat dan juga halal tuju yang jelas untuk menuju kepada redha Allah, perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu taman-taman syurga wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, Nabi kata, yang aku maksudkan dengan Riyadul Jannah ialah hilatul zikr, iaitu halakah zikir, majlis ilmu yang di dalamnya disebut akan ayat-ayat Allah, peringatan kepada manusia untuk mengingati penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya disebut akan peringatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tuan moderator yang suaranya begitu jelas dan tinggi, intonasi yang begitu hebat, jadi saya nak kena kontrol supaya tak tenggelam dengan suara Ustaz Ramli. Jadi subhanallah, pada malam ni saya faham, tuan-tuan faham, kan? Kita sebenarnya sudah sepatutnya berada dalam satu fasa yang dipanggil apa? Sleep test. Pagi tadi kita ada bleed test, kita buang B, kita buang S, jadi sleep test. Sepatutnya sekali sleep test, kan? Namun subhanallah, insyaAllah kita ikhlaskan kehadiran kita. InsyaAllah moga-moga pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keberkatan menerusi majlis ilmu yang kita adakan. Jadi saya ada lebih kurang 15 minit saja untuk menjawab persoalan yang telah diajukan. Dan saya faham bahawa forum pada malam ini statusnya ialah submitted but not graded. Barangkali begitu ya Ustaz Khairul, kan? Jadi perkataan-perkataan yang ada dalam forum itu sehingga kita boleh hafal. Begitu sekali, kan? Didoktrinasikan, lebih kurang begitulah, terhadap pemikiran kita, berbalik kepada apa yang telah dipersoalkan, iaitu berkaitan kepimpinan yang unggul. Saya mengambil satu jalan pada malam ini, terutama bagi kita umat Islam. Tidak ada pilihan lain kecuali untuk kita kembali kepada rujukan utama yang disediakan oleh pencipta alam ini, pencipta manusia, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemimpin ulung lagi unggul, dan keunggulannya tidak dapat kita nafikan, dan tidak dapat sesiapa pun menafikan keunggulan kepribadian, kepimpinan yang ada pada pribadi, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam perkataan baginda riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saya harap supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak memandang sepi terhadap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam kursus kita quote perkataan-perkataan daripada beberapa orang, daripada orang-orang barat, yang kita tidak nafikan kepentingan perkataan mereka, tetapi perkataan yang lebih penting, manusia yang lebih penting yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, taraktu fikum amrayn
telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu abada. Nabi guna perkataan lan tadillu. Selama-lamanya kamu tidak akan, kata Nabi SAW, kamu tidak akan sesat. Kamu tidak akan sesat. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu tidak akan menjadi pemimpin yang sesat. Kalau kamu jadi pengikut, kamu tidak akan jadi pengikut yang sesat. Dengan syarat, kata Nabi SAW, ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya. Iaitulah kata baginda SAW, kitab Allah, iaitulah kitab Allah, yakni Quran. Dan yang kedua, wa sunnah Rasulih SAW, yang kedua ialah sunnah Rasulih SAW. Daripada hadis ini jelas kepada kita bahawa untuk kita menjadi pemimpin yang unggul, kita tidak boleh lari daripada hidup untuk berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya mengajak diri saya serta rakan-rakan sekalian supaya kita menjadikan kehidupan kita berpaksikan berdasarkan kepada firman-firman Allah, pencipta alam ini, pencipta manusia. Allah yang lebih mengetahui apakah yang lebih baik untuk manusia yang ia ciptakan. Maka iaitulah Al-Quran, resepi kejayaan sudah berada di dalamnya, dan juga perkataan-perkataan daripada pimpinan agung, iaitu Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan boleh dengar ni? Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad, sesungguhnya. Sebab dia ada bunyi kat belakang. Ya. Laqad kana lakum, sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri, sesungguhnya bagi kamu sekalian, fi Rasulillah, pada diri Nabi SAW, uswatun hasanah, sudah ada contoh tauladan. Quran menyebut, Allah menyebut uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada. Tak perlu cari orang lain, tak perlu jenguk kepada orang lain. Boleh nak jenguk, tetapi jangan lupa menjenguk, menjeduk, mengambil, meniru akan suri teladan, contoh yang terbaik yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri teladan yang baik, contoh yang baik, kepimpinan yang terbaik, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW. Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut mereka yang akan mengambil kepimpinan Nabi SAW, mereka yang akan ambil contoh daripada Nabi SAW. Siapa? Hadirin hadirat, iaitulah kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, iaitu sesiapa yang mengharapkan akan Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang hidupnya mengharapkan rahmat Allah, sesiapa yang hidupnya mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang hidupnya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir, dan dia mengharapkan kedatangan hari akhirat yang pasti tiba. Kita tanya hadirin hadirat, siapa yang tidak mahu kepada rahmat Allah? Pemimpin mana yang tak mahu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita tanya, kalau kita jadi pemimpin bermatlamatkan dunia, bermatlamatkan pangkat, bermatlamatkan kebesaran, bermatlamatkan jawatan, bermatlamatkan kedudukan,
bermatlamatkan kemaksyuran, kesemuanya itu tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diperbetulkan niat untuk mencari keredaan Allah, liman kana yarjullah, yaitu bagi sesiapa yang kepimpinannya, kehidupannya untuk mencari rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahawa satu ciri yang amat penting untuk kita sekalian ialah untuk memimpin, menjadi pemimpin, mencari redha Allah, mencari rahmat Allah, mengajak manusia seluruhnya menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir, dan percaya yakin bahawa adanya hari pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dibalas baik, yang jahat akan dibalas dengan balasan yang setimpalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ada 7 matlamat yang telah dijelaskan oleh Islam, yang menyebabkan umat Islam, pemimpin Islam yang berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, mereka akan menjadi pemimpin yang bermotivasi, berwawasan, tidak kecewa, kerana matlamat kehidupan mereka ialah Allah, ialah hari akhirat. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ciri pemimpin unggul ini daripada Nabi SAW ialah wa dzakarallaha katsira, iaitu dia ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Pemimpin yang unggul dia kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak. Saya nak nasihatkan pada diri saya, kepada rakan-rakan saya yang sudah menjadi guru besar, yang akan menjadi pengetua, yang akan menjadi guru besar. Marilah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Jangan ingat sikit, ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan ingatlah kamu sekalian akan Allah dengan ingat yang banyak. Moga-moga kamu berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya rasa cukup untuk saya memulakan forum pada malam ini untuk menjawab persoalan yang pertama. Jadi yang baik itu daripada Allah Ta'ala juga. Saya serah pada Tuan Moderator. Assalamualaikum. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebenarnya tidak dapat lagi bila disebut tentang pemimpin yang unggul ini, kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Itu yang menjadi pokok persoalan yang telah diterjemahkan oleh ahli panel kita yang pertama tadi. Tuan-tuan, andainya kita menjadi pemimpin, kalau kita ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kita sedang diperhatikan oleh Allah SWT, kita sedang dilihat oleh Allah SWT, dan apa yang kita buat akan dikira di pada mahsyar esok. InsyaAllah itulah, barulah kita boleh menjadi pemimpin yang unggul. Bagaimana Rasulullah SAW ada menyebutkan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dipersoalkan dengan apa yang dipimpin. Jadi tuan-tuan, ingatlah, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang unggul, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang baik, yang hebat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ramli selaku moderator merangkap
ahli panel kedua malam ni. Yang bahagia Tuan Haji Abdullah bin Hassan, Timbalan Pengarah IAB Utara. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Khairul Badri bin Ahmad, pengurus kursus MPQEL 91 2016. Yang dikasihi sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zawawi, pengurus kursus para Agustin yang berusaha Cik Kamal Zaman, selaku ketua penghulu NPQL, para pensyarah, rakan-rakan sekelas. Ada rakan sekelas? Ada rakan-rakan sekursus, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur setingginya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini, malam yang tidak dijangka-jangka, kita mengadakan forum ilmu yang dirancang begitu rupa sehingga kami pun mencari apakah idea nak dibincangkan pada hari ini petang tadi. Program yang memang cukup unggul untuk melihat dan membincangkan perkara-perkara yang besar di atas batu jemala kami di hadapan, insya-Allah. Sebenarnya kita punya moderator dah boleh jadi panel, tapi dia kata sebab lari pagi tadi dia rasa penat, tapi tengok naik ke pentas dia tak penat, jadi orang muda ni. Itu dia punya ni. Kalau Ustaz Zawawi sudah sedia muda lah. Jadi saya dengan rasa rendah diri, yang rendah malam ini saya mohon maaf dulu lah. Kerana pada malam ini ada orang kata bidan terjun, tapi saya rasa saya bukan bidan lah. Terjun boleh tak? Dengan andaian malam ini sebenarnya saya di kampung saya dah umumkan dekat masjid yang saya mengajar. Saya akan pergi kursus 6 bulan, tidak ada kuliah maghrib, tak ada kuliah ilmu, tak ada. Saya dah WhatsApp dah semua. Kemudian saya dah beritahu dah, tak ada kuliah lah. Makan ramai WhatsApp, doakan Ustaz, doakan Ustaz, ramai doa. Itu dah tu. Doa dia. Jadi tiba-tiba malam ni ada pula kuliah. Kemudian bila nak bicara malam ni, bicara endragogi. Itu kata kita belajar lah. Malam ni malam endragogi yang punya ceramah. Saya pun lalu ceritakan masjid endragogi. Dia kita sebut kata endragogi, orang masjid kata hebat Ustaz ni. Kau sebut satu kataan. Jadi endragogi ni yang saya tengok ialah tuan guru ada buku, murid tak ada buku. Itu endragogi. Kalau saya belajar masjid lah, saya belajar itulah endragogi. Jadi malam ni macam tu juga. Saya punya buku dah tinggal lah. Malam dia pun nak cakap buku tak ada. Sebab kata pepatah Arab, al-ilmu fil kutub. Ilmu itu dalam buku. Bila sudah tak ada, pintu pun tertutup. Dia tertutup pun. Tapi alhamdulillah, insya-Allah kan tuan. Jadi malam ni kita rasa syukur kerana pertemuan malam ni suatu majlis ilmu yang disebut oleh Ustaz. Satu perbincangan tentang kepimpinan yang sangat besar dan sangat luas, sehingga saya rasa tak cukup ni. Tak cukup satu malam. Tak cukup satu malam. Tersambung esok kat kuliah kan. Tak cukup. Yang kedua ni saya endragogi dia juga kata Dr. Maimunah pun. Dia kata
Indra grogi ni dia punya pendengar tu, dia dah tahu banyak benda. Dia bukan nak dengar konten sangat, dia nak dengar pengalaman tuan-tuan tadi. Tapi tadi kita dah sorotkan dengan konten yang sangat kemas daripada Al-Fadhil Ustaz Al-Imam Zawawi, adik-beradik Imam Nawawi. Apa hadis ni? Itu konten. Tuan-tuan dah tengok konten, tengok terjaga. Jadi saya bawa sikit tuan-tuan ni supaya tuan-tuan tak adalah rasa tension sangat. Kita relax sikit. Kerana kepimpinan ni ada masa ni kena kurangkan stres. Ya, sebab tengok Ustaz Ramli ni naik ke atas hilang stres. Betul tak? Hilang. Tadi dekat masjid dekat surau tersandar orang. Tersandar orang. Tapi naik atas hilang stres. Rupanya dia kena duduk di atas hilang stres. Saya pun tadi stres. Tengok amal orang senyum ni hilang stres. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat juga. Ya. Saya teringat ketika saya berada di Makkahul Mukarramah. Saya berada di Makkahul Mukarramah. Begini juga keadaan tu. Bagi bila orang dah tahu Ustaz, susah nak. Dia dah mula start. Dia dah bukan tahu Ustaz. Dia dah mula dah. Nak cakap pun orang hati-hati. Kita pun cakap pun hati-hati. Bila sampai di Mekah, bila orang dah tahu ni Ustaz, dia berjumpa pula satu kawan dekat Maktab tu, dia pun mulalah. Kerja kami ialah ceramah kan. Kalau tak ceramah, jemaah haji ni sembang. Tak ceramah ni sembang sampai pada Arafah. Jadi saya bila ini saya imbau baliklah. Ketika saya di Makkahul Mukarramah, ketika berusia 38 tahun, saya ni pergi Mekah. Bila masuk bila dapat gaji pertama, saya beringat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni nak pergi Mekah sebelum umur 40. Sebelum umur 40. Jadi tabung haji daripada RM5 kita tambah RM20. Jadi sampailah, alhamdulillah, saya dapat pergi Mekah 2 tahun. Pergi tahun 2004, balik 2005. 2 tahun lah. So bulan Disember, 2 tahun. Lain macam orang lain, Jadi 2 tahun pergi Mekah. Lama tu. Jadi sebab itu semangat itu kita bawa pada malam ini. Di mana aspek kepimpinan dibincangkan dalam majlis ilmu seperti ini. Kerana dari dulu lagi saya ni sangat meminati bidang kepimpinan. Semasa saya masuk dicerita tadi tak apa cerita ni sikit. Semasa saya nak masuk tahun 3 Fakulti Pengajian Islam, orang lain menangis-nangis nak masuk jabatan syariah, jabatan usuluddin, jabatan wal qanun dan sebagainya. Tapi saya ni orang pertama minta dakwah dan kepimpinan. Tak tahu pasal apa itu, tapi saya rasa itulah yang saya minat. Dakwah dan kepimpinan. Sebelum masa tingkatan 6 lagi dah berminat begitu. Lalu saya masuklah. Tetapi bila mak saya kata, kamu kena jadi guru, kena jadi cikgu. Saya mula bukan cerita jadi cikgu. Nak jadi apa tuan? Nak jadi pegawai daerah. Tak sedar diri ke? Nak jadi pegawai daerah apa ya? Jadi itulah cerita yang saya bawakan anak-anak saya. Tetapi alhamdulillah, cita-cita mak saya pun tercapai. Cita-cita saya nak jadi pegawai daerah pun akan tercapai insya-Allah. Daerah di sekolah lah. Dan sekarang sudah menanggung tugas pengetua yang tak kata datang ini dah 6 bulan dah. Sebelum ini 9 bulan. Dah setahun lebih lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu sekadar renungan, sekadar untuk kita kongsi sesungguhnya di mana saja majlis ilmu ini penting. Qala Allah Ta'ala, ya Daud,
Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Surah Shad ayat 26. Nak menjawab soalan daripada moderator, tapi sebenarnya sudah dijawab oleh Ustaz Zawi. Ya, kita tengok soalan ni, soalan bocor kan. Tengok soalan Ustaz, ini Ustaz akan jawab lah. Sebab objektif kami dah tercapai dah. Ya, insya-Allah. Firman Allah SWT, Ya Daud, wahai Daud. Siapa Daud ni? Ada Daud ni? Tak ada kan? Ya Daud, ya. Kata Allah, dia memanggil Nabi Allah Daud alaihissalam. Inna ja'alnaka, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifatan fil ardh. Nabi Daud, kami jadikan engkau khalifatan fil ardh. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, perkataan khalifah dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Saya petik satu ya. Perkataan khalifah berulang-ulang kali. Ayat lain ada, ayat lain pun, tapi saya fokus satu ayat dulu. Khalifatan fil ardh, khalifah di bumi. Apa dia khalifah di bumi? Fahkum bainan nas, hendaklah kamu berhukum, hendaklah kamu menjalankan hukuman, hendaklah kamu mengurus, hendaklah kamu memimpin, hendaklah kamu melaksanakan tugas-tugas khalifah itu bainan nas bil haqq, dengan kebenaran, dengan kebenaran. Dan kebenaran ini, kalau kita belajar usul fiqh, bermula dengan sumber tertinggi seperti yang disebut oleh Ustaz tadi, ialah Al-Quran dan Hadis. Jadi sumber tertinggi kita adalah wahyu otentik yang sangat mutlak sifat. Wala tattabi'il hawa, janganlah kamu ikut hawa, jangan kamu ikut hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka ia akan menyesatkan engkau daripada jalan-jalan Allah. Ini antara yang saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan yang Allah telah firmankan tentang ciri-ciri pemimpin yang unggul atau pemimpin yang dikehendaki oleh Allah SWT bagi malam ini. Ya, menyambung sikit daripada Al-Fadhil Ustaz Zawi, merumuskan ayat ini. Allah jadikan kita ni khalifah. Dalam ayat lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi khusus pada Nabi Daud untuk memimpin. Pada umat yang lain ni, pada manusia ni, ja'ilun fil ardi, nak jadikan di bumi ni khalifah. Dia tak bagi tahu pada orang lain, dia bagi pada kita lah khalifah. Dan ciri yang pertama ini ialah fahkum bainan nas bil haqq. Nampak tadi, fahkum bainan nas bil haqq. Kalau kita sebut apa dia fahkum, maka hendaklah kamu berhukum. Kalau panjang lagi itu saya kata besok kena sambung. Ya. Kalau kita bawa fahkum itu dalam kehidupan sebagai pemimpin, kita mengurus, mentadbir, menyelir dan sebagainya. Bainan nas bil haqq, dengan kebenaran. Apa pun dia meletakkan, pemimpin yang unggul meletakkan kebenaran di hadapan. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikut hawa nafsu.
Jangan ikut hawa nafsu. Tadi seperti yang disebut oleh Ustaz Zawi, nak jadi pemimpin jangan ikut hawa nafsu, jangan ikut rasa, jangan ikut hati, jangan ikut pada tiga tak tahta, wanita, harta. Jangan ikut tu kan. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, akhir sekali Allah berikan yang ketiga keahlian lagi. Dalam ayat ini ciri yang ketiga Allah menyebut kalau fayudillaka, maka kalau kamu buat juga, maknanya tak mau menegakkan kebenaran, tak mau ataupun masih mengikut hawa nafsu, peringatan daripada Allah, fayudillaka, maka kamu akan disesatkan an sabilillah, daripada jalan Allah. Yang ini yang kita takut. Mudah-mudahan sedikit ciri-ciri sebagai menyambung kepada ahli panel. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Aziz. Jelas kepada kita bahawa ciri-ciri kepimpinan yang dianjurkan oleh Islam daripada menurut perspektif Islam ini tidak lain dan tidak bukan apa yang telah dinyatakan oleh Ustaz tadi, ialah yang pertama, ciri yang perlu ada kepada seorang pemimpin yang unggul ini ialah kebenaran. Bercakap benar walaupun pahit. Kemudian yang kedua ialah hawa nafsu. Seorang pemimpin dia tak boleh nak ikut hawa nafsu dia. Dia tak boleh, sebab inna nafsa li'amarat bisu, kerana setiap nafsu itu akan mengarah kepada kejahatan. Jelas tuan, kalau kita nak menjadi pemimpin yang unggul, perkara-perkara ini perlu kita jaga. Biarlah kita didik nafsu kita pergi kepada seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki nafsu-nafsu yang tenang. InsyaAllah pemimpin yang unggul memiliki nafsu yang tenang, nafsu yang boleh dia redha kepada Allah dan Allah akan redha kepada dia. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang unggul. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap tentang pemimpin yang unggul ini, tentulah banyak perkara yang menjadi persoalan kepada kita. Bagaimana kita nak menerapkan kepimpinan unggul ini dalam kehidupan kita, dalam tugas kita. Ini yang akan menjadi persoalan kepada kita. Kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kata Ustaz Abdul Aziz tadi, nak menjadikan khalifah di muka bumi ini, ditawarkan kepada Bukit Buka Serena. Tak mau, kami tak mau nak jadi khalifah, kami tak mau jadi pemimpin. Bila ditawarkan kepada langit kata kami tak mau. Tawar kepada bumi kata tak mau. Nak jadi pemimpin ni bukan senang. Tapi bila ditawarkan kepada manusia, terima pula. Begitu juga dengan kita. Berapa ramai cikgu yang ada di seluruh Malaysia ni, tapi 150 orang yang dalam dewan ni lah yang menerima LTV dia nak jadi pemimpin di sekolah. Ada juga tu. Jaga. Tuan-tuan, bagaimana kita nak menggerakkan pemimpin unggul ini, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bahawa pemimpin unggul ini dia boleh menjana kecemerlangan. Kita nak menyentuh, bukan takat diri kita saja unggul, pimpinan kita saja unggul, tapi kita nak jana kecemerlangan daripada pemimpin yang unggul yang kita sedang pelajari sekarang ini. Jadi kita nak tengok setakat mana kebenaran kata-kata ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ramli
Dan saya minta maaf tadi lupa nak sebut rakan saya di sebelah kiri saya, Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz Musa. Jadi sampai lupa, saya duduk tinggi sangat malam ni. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di tuan-tuan sekarang duk tengok jam barangkali kan. Masa tengok muka jam kan, tengok muka kami, tengok muka pintu, tengok muka jam kan. Baik, insyaAllah kami cadang 10.30 nak undi. Kita insyaAllah sebab ada nak beli polis, nak beli lobster, nak beli C kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya mengajak diri saya serta tuan-tuan dan perempuan untuk menjadi pemimpin yang berjaya. Mari kita rujuk kepada ayat Quran, iaitu dalam surah Al-Hajj ayat 41. Seperti kata Ustaz tadi, Allah SWT Muhammad, dulu-dulu Tok Guru tak ada kitab, anak murid ada kitab. Lah ni Tok Guru ada kitab, anak murid tak ada kitab. Bahkan sekarang Tok Guru tak ada kitab, anak murid pun tak ada kitab. Lagi terak kan. Jadi sebabnya sudah diproses dalam kotak kan. Jadi besok kalau saya tanya Datin ayat berapa, Datin boleh jawab surah Al-Hajj ayat 41. Jadi kita boleh terima hadiah pada Datin sebiji buah lima apa? 5 balik. Begitulah itu Quran ni. Allah SWT Muhammad balik kepada surah Al-Hajj ayat 41. Saya sebut ni bukan sekadar nak sebut. Ilmu ni dia kena jadi ilmu yang bermanfaat. Macam kita main kursus NPQEL ni, kita belajar ilmu berkaitan pengurusan untuk kita amalkan. Sebab tu di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku ni dengan penuh pengharapan minta padamu ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang memberi manfaat. Sebab ilmu tu bila yang dikatakan ilmu yang bermanfaat ialah semakin kita belajar, maka semakin dia menambah kebajikan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka cerita. Jadi dalam surah Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina in makkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul 'azim. Tuan-tuan apa ini? Sebab lagu mana kita nak jadi pemimpin yang berjaya kalau kita tidak ikut resepi Quran? Quran ini daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang menciptakan kita sekalian. Kalau kita tidak ambil peduli terhadap apa yang dinyatakan oleh Quran, maknanya kita memandang sepi kepada apa yang telah diturunkan oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata alladzina in makkannahum fil ard, segala orang yang jika kami mantapkan, tetapkan, teguhkan kedudukan mereka fil ard, di atas muka bumi, yakni mereka yang diberi kekuasaan. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita memegang jawatan sebagai pengetua, guru besar, bermakna kita menjadi orang yang berkuasa. Siapa yang bagi kuasa? Siapa yang bagi kuasa? Kita mesti ingat mandat yang utama ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita fikir bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia saja bagi. Tapi kita mesti ingat mandat utama ialah daripada Allah, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Tok guru bagi segala tok guru, guru bagi segala guru, pengetua bagi segala pengetua-pengetua, guru besar bagi segala guru-guru besar ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, aku tinggalkan Quran dan juga hadis. Kalau kamu tidak berpegang, kamu akan menjadi pemimpin yang sesat.
kamu akan jadi orang yang sesat. Iaitulah kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka diberikan kepimpinan, yang pertama kata Allah, aqamus salat, mereka mendirikan salat. Saya bagi tahu kepada diri saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan saya memegang jawatan sebagai pengetua dan guru besar, tolong bagi keutamaan bahawa sekolah kita tidak berjaya kalau kita tidak mengutamakan solat. Walaupun kita berjaya pada zahirnya, GPS kita, band 1, band 2, tetapi kalau kita mengenyampingkan, betul bahasa Ustaz, minta maaf, akan persoalan solat, tidak peduli anak didik kita solat ataupun tidak, kita belum berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berjaya masuk newspaper, tapi kejayaan itu adalah kejayaan yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak minta tolong kepada tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia akan dibentuk oleh kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan. Anak didik Malaysia terletak kepada kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan, dan kita adalah tertakluk dan kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni bukan JPN saja nak soal, ni bukan PBD saja nak tengok, ni bukan saja Menteri Pendidikan saja nak tengok, tetapi kita ingat kepimpinan kita akan dipersoalkan oleh Allah. Sebab tu seperti mana kata Ustaz moderator tadi, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap daripada kamu merupakan pemimpin dan kamu akan disoal berkaitan kepimpinan kamu. Di saya kalau boleh tak mau jadi ni. Kan kalau boleh balik ni, Ustaz Khairullah, balik-balik duduk jadi fikir, tak usah nanti jadi pengetua. Kan? Allahu Akbar. Kerana soal nak kena jawab, bertanggungjawab, responsibility, accountability, lebih kurang itu kan. Allah SWT Muhammad, kita bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas kata, tolong urus aqamus salat. Kan? Batu Ustaz Khairul, maknanya surau kita ni kecil di IAB ni. Minta maaf Tuan Timbalan Negara. Kan? Tempat makan besar, tapi tang surau kecil tu yang peserta tak mau turun lah. Pasal kecil, kalau turun tak cukup, lepas tu tak turun. Kan, minta maaf. Jadi besok kita pakat turun, Ustaz harus pakat main tengok, oh kecil, rupanya dia besar pula. Lebih kurang itulah, Tuan Timbalan minta maaf kan. Tapi gurau, tapi sungguh juga kan. Sebab kadang-kadang bila kita ikut kursus ni, kursus kepengetahuan, kursus kursus fikir, makan number one. Tapi bila main tan surau, jenuh kita nak cari surau. Tak mana, bila ada surau-surau kecil je. Baik, jadi maknanya sebagai seorang pemimpin, kita mesti mengutamakan salat. Aqamus salat, hayya 'alal salat, hayya 'alal falah. Allah SWT. Tak payah nak urai panjang, ada lagi 5 minit untuk saya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, jadi tolong urus solat, dan kalau boleh tuan-tuan lah jadi itu imam. Tuan-tuan lah bagian cuma saksiat akhlak anak murid kita dibentuk menerusi solat yang sempurna. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa atawuz zakat. Kepimpinan mereka yang diberi kekuasaan, mereka akan mengeluarkan zakat. Kita lihat bahawa faktor kewangan penting. Mengurus kewangan. Zakat, ada zakat wajib, ada zakat yang sunnah, yang kita panggil sedekah. Tolong insya-Allah kita mengurus soal kewangan yang baik, kerana dia merupakan satu pengurusan sumber yang sangat penting dalam satu organisasi dan disebut dalam Quran. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa amaru bil ma'ruf. Pemimpin-pemimpin yang apabila diberi kekuasaan, mereka akan memerintahkan manusia supaya melakukan kebaikan.
Ini kerja kita. Ini kerja kita. Kita berdakwah di mana kita berada. Kita mungkin tidak boleh menguasai masyarakat lain, tetapi apabila kita berada di sekolah, kitalah yang berkuasa. Kita punya kuasa yang banyak di situ. Tidak tuan-tuan? Kan? Kita belajar berkaitan kuasa ganjaran, kuasa rojokan, kuasa paksaan. Kan banyak kuasa. Gunakan kuasa untuk mencari redha Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan guru-guru supaya buat baik, hak mana yang salah diperbetulkan. Yang keempat disebut wa nahau 'anil munkar, dan pemimpin-pemimpin itu akan mencegah kemungkaran. Jadi saya tak perlu hurai panjang-panjang sebab tuan-tuan dan puan-puan memang cerdik-cerdik lah. Kan? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi aqibatul umur, dan terserahlah kepada Allah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqibatul umur, kesudahan segala urusan balik kepada Allah. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Dah kita berusaha, dah kita berdoa, dah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan bagi kejayaan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Nawawi atas penjelasan berkaitan dengan pemimpin unggul bencana kecemasan. Saya cukup tertarik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagai seorang pemimpin di sekolah ataupun pemimpin di mana-mana lah, saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, man ra'a munkara, siapa yang melihat perkara-perkara mungkar ataupun mengetahui perkara-perkara mungkar, maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Fa'in lam yastati' fa bi lisan. Kalau dia tak mampu nak ubah tangan, dengan lidah. Fa'in lam yastati' fa bi qalbi. Janganlah kita ambil yang ketiga, duk tukuk dengan hati dia. Tengok cikgu keluar tak minta izin pun, tak apalah, aku marah lagi saja. Kan? Dia tak ubah dengan kuasa yang diberi oleh apa kata Ustaz Nawawi tadi, kan? Kita tak guna. Jadi bagi pemimpin, perkara-perkara tersebut, pemimpin yang unggul ini untuk menjana kecemerlangan di sekolah dia, di mana-mana sahaja, dia perlu melihat perkara-perkara ini. Dia perlu mengambil Al-Quran dan hadis itu sebagai panduan dalam kehidupan dia. Begitu juga dengan solat, bagaimana yang ditekankan oleh Ustaz Nawawi tadi. Solat ini yang penting. Sebab itu dia sebut as-salatu imaduddin, sembahyang itu sebagai tiang agama. Wa man aqamaha, siapa yang mendirikannya, faqad aqama din, dia mendirikan agama. Ini kepemimpinan yang unggul. Dia nak melihat satu kejayaan yang berlaku di tempat dia. Perkara-perkara ini jangan diabaikan. Jangan kita pandang lebih kurang, pandang tak sedih kata orang kata. Duk pandang halal, apalah, mayang. Jangan duk fikir tu. Ya, itu cukup penting. Saya tertarik lagi dengan satu firman Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sebagai contoh teladan yang baik. Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang unggul. Kita lihat Rasulullah, dia bermula daripada sebuah gua yang gelap. Dia duduk dalam gua yang gelap. Akhirnya bila dia keluar saja daripada gua yang gelap itu, gua Hira itu, dia muncul sebagai pemimpin yang unggul, menguasai, boleh dikatakan hampir seluruh dunia di bawah kekuasaan kita. Itu kehebatan seorang pemimpin yang unggul. Kita pun begitu. Sebagai seorang pemimpin yang unggul ini, pemimpin yang berada di mana-mana saja, kita perlu keluar daripada kepompong kita. Kita duduk di tengah-tengah pentadbiran kita nak jadikan satu yang cukup hebat di tempat ini. Jadi pada malam ini saya nak membicarakan, nak memperkatakan tentang pemimpin unggul yang menjadi role model kepada orang-orang di bawahnya.
Kita nak macam ni. Rasulullah akan diikuti oleh seluruh ummah di seluruh dunia ni. Ada saja yang mengikut Rasulullah, walaupun hatta di negeri yang diduduki oleh orang kafir, ada orang Islam di sana. Ini menunjukkan bahawa keunggulan Rasulullah diterima oleh semua. Begitu juga dengan kita. Kita nak jadikan kita sebagai pemimpin unggul ini, kita nak jadi role model kepada orang bawah kita. Jadi berdasarkan ungkapan yang saya sebutkan ini, bagaimana kita nak merealisasikan. Jadi untuk itu, saya sekali lagi mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz kita untuk menjelaskan dengan lebih panjang lebar lagi, insya-Allah. Dipersilakan. Terima kasih kepada panel yang kedua. Kepada Ustaz Zawawi, Ustaz Ramli, rakan-rakan, sahabat-sahabat mati Allah sekalian, begitu semangat ya. Tapi soalan yang ditanya kepada saya susah nak jawab, dan sebahagiannya sudah diketahui tuan-tuan sekalian. Cuma sekarang ini cabaran kita ialah bagaimana untuk merealisasikan kita pemimpin ini sebagai role model di sekolah kita, dan juga jangan lupa di rumah kita. Dua tempat ini sangat penting. Satu lagi di komuniti kita, masyarakat. 3 tempat. Bincang banyak. Tuan-tuan mati Allah sekalian, saya sangat setuju, dan bukan saja saya, kita patut setuju bahawa sebagai pemimpin kita perlu meletakkan solat itu sebagai agenda penting, priority dalam kerja kita, dalam pengurusan kita sehari-hari. Ada KPI. Saya sebelum belajar KPI dulu, saya pun tak tahu. Tapi semasa saya sedikitnya, ya, kot boleh jadi model. Sedikitnya. Masa saya mula dilantik menjadi ketua model 10 tahun. Tahun yang pertama budak-budak tu suka tinggi saya. Kemudian dia kata, saya generasi ketua model yang dulu. Ya. Sebab apa? Sebab saya suruh bagi semayang, solat. Balik je suruh ke sekolah, lepas makan asrama, terus baring kelentang atas katil, menerap ke melentang, baju buka, kasut tak buka, seluar tak buka. Oh, itu cabaran besar. Tapi saya tak tahu waktu itu apa dia KPI. Kemudian kita datang sekali lagi, tengok asal dia buka kasut, buka stokin, buka seluar, tukar seluar sukan, ada di mana? Surau, macam kata Ustaz dia lah, surau kosong. Ya. Tapi Alhamdulillah 6 tahun kemudian, solat subuh, saya solat lambat, tak ada yang masbuk. Tak ada masbuk. Saya bangun semua seorang masbuk macam sekarang. Itu 6 tahun juga. Tidaklah semudah yang dijangka. Itu kena buat sendiri. Apa rahsianya, itu susah nak cerita panjang. Nanti dia jadi tak ada soalan lah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, role model yang paling penting ialah kita meletakkan sesuatu matlamat yang tinggi untuk kita capai kerohanian mereka. Disebut kita kena selalu berdoa pada Allah SWT. Satu soalan yang ditanya kepada saya semasa nak masuk MKKL, dia kata, sekolah Ustaz, saya cerita semua kejayaan-kejayaan,
Betul dia cerita, tanya. Sekolah Ustaz ada masalah tak? Ada. Masalah guru ada? Ada, banyak. Macam mana nak selesai masalah guru? Masalah belajar? Jenuh dengan dia orang. Agaknya lepas itu baru dapat masuk sini. Saya jawab senang ya. Saya kata macam ni. Saya masuk sekolah tu memang semua sakit, kepala sakit semua sakit. Tapi sebenarnya siang-siang kita hebat bagi tahu itu, bagi tahu semua ni, arah semua benda. Ya, kadang-kadang penentu tak ada, kita arah semua. Sebelum-mula masuk. Tapi malam-malam saya kata saya berdoa pada Allah Taala. Sampai ada guru tulis dekat papan putih. Kata rukun Islam rukun iman yang ketujuh, percaya kepada pekeliling. Sebab saya masuk ke sekolah itu bawa pekeliling. Oh, sekolah agama tu kan. Ya. Saya tak tahu agenda yang paling modern, yang paling baik, seperti yang ditunjukkan oleh khalifah selepas Rasulullah, ditunjukkan oleh Khalifatul Fil'ab, Khalifah Ar-Rasyidin, ditunjukkan oleh tokoh-tokoh selepas itu. Dia tak ada banyak sangat petua ni ialah fursan fin nahar, jadi kuda waktu siang, ruhbah fil lail, menjadi ruhbah, orang yang mendampingkan diri pada Allah pada waktu malam. Tuan-tuan, banyak model. Kalau kita tengok sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok pimpinan-pimpinan yang ada pada waktu itu sudah cukup menjadikan role model yang tak perlu saya sebut pada malam ini satu persatu. Cukup kalau kita ambil satu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nama saya tu, Umar bin Abdul Aziz, yang tuan-tuan pun tahu, bila tak ada kemiskinan, zakat yang disebut tadi tu payah nak cari orang. Satu lagi yang sekarang susah sangat orang nak buang, ialah kepentingan diri sendiri. Ada dah contoh berapa dah? Khalifah Umar Abdul Aziz atau Harun Ar-Rasyid, yang mana bila kita mendawat, bila anak dia datang nak berjumpa dengan dia, kalau saya silap sama ada Umar Abdul Aziz tahu Khalifah Harun Ar-Rasyid, sebelum betul tak? Ya. Antara ni Umayyah dan Abbasiyah ni masih boleh ada contoh. Bila orang datang, anak dia datang, ditanya anak dulu, ditanya apa? Kamu nak bincang dengan ayah ni pasal rumah atau pasal negara? Lalu dia cakap pasal rumah. Tutup padam elektrik lama. Padam lampu. Kita hal bisnes tu masuk dalam sekolah. Hal apa lagi? Itu yang kata Ustaz ni, macam mana nak dapat keberkatan? Hal bisnes masuk dalam sekolah, berbincang dengan bilik ketua. Allah Akbar. Alhamdulillah, jangan ada. Hal nak besok nak beli kereta apa yang paling baik, nak beli ini yang terbaru, bincang dalam bilik guru. Hal macam-macam hal. Hal itu hari bincang dalam waktu kerja kita. Macam mana nak dapat role model? Hal jual kemboja aku masuk juga. Buang-buang benda-benda yang patut dibuang, ambillah benda-benda yang baik. Tuan-tuan mata Allah sekalian, saya tidak mahu manjangkan jawapan ini. Jawab nak pun jawab tak? Cuma saya nak sekali lagi, sebenarnya ada hadis Rasulullah SAW
yang menyebut Imamul Adil, imam yang adil, yang dilindungi pada hari Yaumul Mahsyar. Kalau tuan-tuan ada pemimpin, carilah matlamat itulah Imamul Adil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Aziz di atas penjelasan berkaitan dengan pemimpin yang unggul yang menjadi role model. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita memperkatakan tentang pemimpin yang unggul yang menjadi role model kepada orang bawah ni, kita tak dapat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cukup tertarik dengan cerita yang diperkatakan yang cukup glamour dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perempuan Yahudi itu, di mana Rasulullah setiap hari dia keluar dari rumah dia tengok apa yang ada di rumah dia, iaitu najis. Rasulullah dia tak marah, dia ambil, dia buang. Besok keluar ada lagi najis, dia buang. Besok lagi keluar ada lagi, dia buang. Akhirnya bila Sabtu pagi dia keluar, tengok najis tak ada. Bila najis tak ada, dia pergi ke pasar, tanya rakan-rakannya, kawan-kawan dia, pasal apa tiap pagi aku keluar dari pintu rumah ada najis, pagi ni aku keluar tak ada. Oh, dia kata mana tak ada, orang yang selalu buang tu sakit. Dia pergi beli buah, dia pergi beli buah tangan, dia pergi ziarah. Terkejut perempuan Yahudi tu. Kata, ya Allah, ni kau orang yang aku tiap hari duduk berak depan rumah dia, yang aku duduk buang najis depan rumah dia, bila aku terlantar sakit, tak ada orang yang menziarah dia tu, yang menziarah aku. Kata dia, Rasulullah. Akhirnya dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini role model. Satu, orang kata apa? Satu petunjuk yang cukup hebat di mana orang-orang itu. Dan itu role model yang telah diperkatakan tadi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita sebagai pemimpin di sekolah ni, saya teruja juga bila bercakap tentang pemimpin yang unggul ini. Apabila saya masuk, saya nak cerita sikit diri saya. Kalau Ustaz Aziz boleh cerita diri dia, Ustaz Dawi boleh cerita, saya pun boleh cerita juga. Saya dilantik menjadi guru besar pada 3 Hafizah 1, 2 Hafizah 1 di Amir Ilmu, 3 Hafizah di sekolah. Jadi guru besar. Ya Allah, tuan-tuan, apa perasaan seorang yang baru dilantik pergi sekolah tu pula sekolah yang agak besar itulah 400 orang murid. Tapi bagaimana kita nak menampilkan keunggulan kita? Yang pertama sekali, penampilan kita sebagai seorang pemimpin. Saya duduk seminggu tu sebelum main AKPL ni, baju kot tak buang, pakai kot sampai tengah hari fikir tutup saya. Dia kata, cikgu, tak panas ke pakai kot pada tengah hari ni? Pakai juga sebab nak tunjuk keunggulan. Kemudian yang kedua, kita kena belajar semua tahu, serba tahu, walaupun tak tahu. Itu pemimpin unggul. Tanya Abi nak apa pun semua pun tahu. Hebat tu, cikgu terkejut kan? Hebat ni. Akan harap kita apa pun main MBTS barulah tahu kewangan tu apa dia, komunikasi kita tu apa dia, bagaimana etiket sosial macam mana, baru kita nak kenal pemimpin unggul tu apa dia, baru hari ni tajam unggul. Tapi itu yang perlu kita buat untuk menjadi role model kepada orang bawah kita. Jadi sebagai rumusan pada malam ini, sekali lagi saya nak jemput seorang ya. Dan malam ini saya tak buka soalan. Kalau buka soalan, pukul 12 kita balik. Sebab tu saya tak buka. Saya tak tahu banyak soalan tu. Tuan-tuan nak tuju kat pengurusi pun dah tu. Tak buka, tak balik. Pengurusi macam Ustaz Aziz kata tadi lah. Orang kata bidan tak rajul. Tapi tak rajul lagi lah. Kalau tanya mungkin rajul tu. Okey, untuk rumusan terakhir ini kita persilakan Ustaz Dawi untuk merumuskan apakah yang telah kita perbincangkan pada malam ini dalam masa 3 minit ya Ustaz. Dawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah, pengurusi serta Ustaz Abdul Aziz, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa 3 minit tajuk kita pada malam ini begitu besar dan memang tak habis dibincangkan dalam 1,5 jam, dan tak akan habis kalau dibincangkan dalam 1 tahun pun. Cuma saya nak buat kesimpulan untuk kita mendekatkan diri kita kepada kepimpinan, ciri kepimpinan unggul yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah tentu benda yang amat penting ialah teruskanlah kesinambungan kita untuk menuntut ilmu. Di sana pesan kepada diri saya serta tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam kesibukan kita menjadi pentadbir di sekolah, selain daripada kita mengikuti kursus-kursus untuk kita mengembangkan ilmu pengurusan, di antara yang penting ialah untuk kita lengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan Islam. Sebab macam mana kita nak berbalik kepada Quran dan juga sunnah Nabi SAW untuk kita jadikan panduan kalau kita tak mengaji. Sebagai seorang pengetua, sebagai seorang guru besar, kena peruntukkan kesempurannya dalam masa seminggu tu, tolong masuk kelas sama di masjid ke, hari Sabtu ke, jadi orang yang menuntut ilmu. Sebab kata Nabi SAW, kata kun aliman, jadilah kamu orang alim. Ataupun kata Nabi SAW, kamu tak ada jadi orang alim, tak ada, busy all the time. So apa kata Nabi SAW, muta'aliman, ataupun jadi orang yang menuntut ilmu dengan orang alim. Ataupun kata Nabi SAW, nak mengaji pun tak ada juga. Jadi mana Nabi kata mustami'an, sekurang-kurangnya kamu sudi dengar je. Kan pen tak bawa, buku tak bawa, kitab tak bawa, tapi telinga kafilah bawa, tak bawa. Dengar. Duduk dalam kereta dengar kuliah agama. Seminggu sekali dengar. Nabi kata wala takunir rabi'ah, jangan jadi kumpulan nombor 4. Alim pun tak, ngaji dengan alim pun tak mau, dengar pun tak mau. Nabi kata fatahliku, kamu binasa. Kamu akan jadi pemimpin yang binasa. Jadi kesimpulan yang saya nak buat, ilmu itu penting. Al-ilmu nurun. Dengan ilmu itulah insya-Allah akan Allah Subhanahu wa taala bawa diri kita, pimpin diri kita menuju kecemerlangan, keunggulan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya wakil diri saya dan juga Ustaz Abdul Aziz mohon maaf banyak yang baik itu daripada Allah Ta'ala dua, salah silap daripada kekurangan dan juga kesilapan yang ada pada diri kami sendiri. Jadi moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mencetuskan sesuatu yang baik daripada forum kita pada malam ini. Saya serah balik kepada Ustaz Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dawi atas rumusan yang telah dibuat tadi. Jadi apa yang telah kita perbincangkan pada malam ini dapatlah disimpulkan bahawa untuknya pemimpinan unggul, kita ditunjuk keterampilan kita sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua, apa yang perlu lagi ialah kita mesti berilmu. Dan yang ketiga ialah amalan yang berkesan. InsyaAllah, kalau ketiga-tiga ini kita garapkan dalam diri kita, insyaAllah kita akan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang diharap-harapkan lahir daripada MPQEL ini, insyaAllah. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Nawawi di atas pencerahan yang telah diberikan kepada kita tadi, dan begitu juga dengan Ustaz Abdul Aziz yang begitu hebat keterampilan yang pada malam ini. Orang pakai isu baju batik, dia malam ni pakai dah. Itu hebatnya tu. Okey, ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ustaz di atas pencerahan yang telah diberikan kepada kami tadi.
dan yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tak baik itu adalah kelemahan kami sebagai manusia biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serah kembali kepada pengacara majlis, dipersilakan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ramli bin Abdul Halim kerana telah memimpin majlis forum kita pada malam ini. Alhamdulillah tidak ada rumusan yang kedua dari saya. Dengan berakhirnya majlis forum NTQEL itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Abdullah bin Hasan, Timbalan Pengarah AIA Utara, dan hadirin hadirat sekalian kerana sudah hadir ke majlis ini dan menunggu sehingga habis majlis ini. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli jabatan kuasa pelaksana yang terlibat secara langsung atau mana-mana pihak secara tidak langsung menjayakan majlis forum ilmu kita pada malam ini. Akhir kata, jika ada kesalahan tutup bicara. Jumpa lagi dalam masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.